Haus. Ya Allah, tekak ni kering ya. Air. Ada air tak? Nampak air tak? Mana? Atas meja. Ada cerek. Kalau ada cerek, mesti ada air kita minum. Apa ni tak ada air pun? Alah, cereknya ada. Tapi, sekejap. Nampak tak dia tulis apa dekat bawah cerek elektrik ni? Dia kata kalau power 1200 watt. Lepas tu kalau voltage dia 220 hingga 240 volt. Alah, kenapa dia bagi maklumat macam ni? Saya nak air. Ada tulis nota kat sini. Sesiapa yang jumpa cerek elektrik ini, sila kembalikan kepada saya, Cikgu Izian. Cikgu Izian? Siapa Cikgu Izian ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Cikgu Izian punya. Alah, menarik. Air tak ada. Sanitizer pun jadilah. Cikgu. Cikgu Izian. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerek cikgu cari tadi. Punya pada awak. Mana ada cikgu, cerek tak ada. Ya, ini dia guru yang akan bersama dengan kita, Cikgu Izian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Toke Cerek Elektrik. Aku Mahal Nazri. Semuanya sihat dah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa apa cikgu? Menjaga jarak 1 meter. Dan juga memakai pelitup muka apabila kita keluar. Ini Cikgu Iziannya cukup hebat orangnya. Dan cikgu, saya tadi mencari air. Lepas tu saya tengok dekat bawah pula, dekat bawah ni ada maklumat dia tulis power 1200 watt, voltage 220 hingga 240 volt ni. Ini apa kaitannya kena ada dekat setiap barang keperluan rumah ni cikgu? Okey, kalau Akmal nak tahu, sebenarnya semua peralatan elektrik mesti ada label tu. Kalau Akmal tengok ada label kuasa, ada label voltage kan. Maksudnya beza kepayahan yang mengalir lah dalam peralatan elektrik tu. Ini semua kita akan pelajari dalam slot hari ini. Itu cikgu, mata pelajaran fizik bagi bab elektrik siri yang kedua. Baik, kita pun dah tahu cikgunya siapa, tapi sebelum tu apa-apa pun kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta Cikgu Izian, kita lakukan sanitasi. Boleh ke cikgu? Boleh. Silakan cikgu. Okey. Ni cikgu punya cerek elektrik. Dan saya pun akan gunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja ini. Baik, kita pun dah lakukan sanitasi dan sekarang ini saya nak memperkenalkan murid-murid bagi sekolah pilihan hari ini. Katanya anak-anak murid cikgu. Betul. Siapa? Daripada sekolah mana tu cikgu? SMK Teluk Panlima Garang. Yes, ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Lambai sedikit. Hai. Wah, ceria kita punya murid-murid ni. Baik, saya nak berkenalan dengan murid yang pertama, Anis. Anis, bagi tahu nama awak dan juga cita-cita, sebab kita tahu semua sekolah yang sama kan cikgu kan? Silakan Anis. Hai Abah Akmal dan Cikgu Izian. Nama saya Anis Farhana binti Muhammad Noor, boleh panggil Ani. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang cikgu. Menjadi seorang cikgu terbaik. Dia suruh panggil dia apa? Ani cikgu Anis. S pula saya tertinggal. Okey, kita dah berkenalan dengan Anis yang ingin menjadi seorang guru. Dan seterusnya saya nak berkenalan dengan Nana. Silakan Nana. Nana? Kenapa saya Ruzana binti Abdul Aziz. Okey. Boleh panggil saya Nana atau Ruzana. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi arkitek landscape. Arkitek landscape cikgu. Terbaiklah. Nana. Itu Nana. Okey, seterusnya daripada Muhammad Yazid. Yazid, apa khabar? Khabar baik. Hai Abah Akmal, Cikgu Izian. Hello. Nama saya Muhammad Yazid bin Mishar Hisham. Boleh panggil saya Yazid. Cita-cita saya nak menjadi seorang jurutera. Terbaik Yazid. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Nur Ain Adibah. Silakan. Hai Abah Akmal. Hello. Cikgu Izian.
Nama saya Nur Adiba binti Muhammad Rosdi, boleh panggil Adiba. Cita-cita saya ingin menjadi accountant. Accountant terbaiklah Nur Ain Adiba. Okey, seterusnya kita nak berkenalan bersama dengan DJ Taya Niti. Betul ke saya sebut nama awak? Ya, cikgu. Biasa. Jangan bagi saya cikgu. Saya bukan cikgu. Okey, silakan. Nama saya Taya Niti. Boleh panggil Daya. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Terbaiklah Taya. Okey, terakhir sekali, siapa nama awak? Hai dan salam sejahtera. Hello. Mak Akmal dan Cikgu Izian. Nama saya Hena Tasha, boleh panggil saya Hena. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Okey, nak jadi apa tu Hena? Jadi doktor. Jadi doktor, sama dengan Taya juga cikgu. Okey, baik. Sebelum kita nak berhenti rehat lah kan, saya nak tanyalah pandangan kepada Hena. Pandangan awak mengenai bab elektrik dalam mata pelajaran fizik ni sebenarnya susah ke atau sukar? Pada pendapat saya, senang saja fizik ni. Okey. Itu saja? Cukup senang Baik, tapi mungkin awak boleh kongsikan sedikit mengenai bab elektrik yang kita nak sentuh sekejap lagi. Okey. Pada saya kan, kepentingan kita pelajari tajuk elektrik ni adalah kita dapat mengetahui bahawa sel elektrik dan akumulator mempunyai daya gerakan elektrik, iaitu singkatannya DGE. Okey. Tanpa perlukan bekal kuasa. Contoh terdekat dalam kehidupan seharian kita, dengan adanya super DGE ini, kita dapat menggunakan bateri untuk hidupkan lampu sudu dan generator untuk menyalakan lampu pasar malam. Wah, terbaiklah Hena. Okey, itu kata Hena. Kalau kata Nur Ain pula, mungkin awak nak tambah sikit apa yang diperkatakan oleh Hena tadi, Nur Ain? Seperti yang kita tahu, tenaga elektrik ni amat penting dalam kehidupan seharian kita. Betul. Kegunaannya sangat penting, terutamanya dalam penggunaan peralatan elektronik, Okey. bangunan dan sebagainya. Dalam penggunaan domestik ni, tenaga elektrik memainkan peranan yang amat penting. Kerana elektrik diperlukan bagi mengaktifkannya. Contoh barang domestik perlukan tenaga elektrik seperti laptop, kipas dan sebagainya. Okey, itu ya. Nampak tak sebenarnya elektrik ni cukup penting cikgu terutamanya bagi kita di kehidupan seharian kita kan. Kalau tak ada elektrik, tak adalah kipas tu berpusing panas kita cikgu kan. Okey, jadi cikgu kita nak berhenti dulu boleh ke? Boleh. Boleh cikgu Yang mana selepas ini kita akan mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Izian bagi mata pelajaran fizik bab elektrik. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Hai cikgu. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 yang mana kali ini kita nak bersama dengan Cikgu Izian macam mana kita dapat keputusan yang sukses bagi mata pelajaran fizik terutamanya bagi bab elektrik siri 2. Jadi Cikgu Izian dah bersedia cikgu? Okey, baik, jadi kita boleh mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Izian. Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk slot kita hari ini kita akan sambung kepada elektrik siri yang kedua bersama cikgu. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan dulu untuk pengetahuan Akmal, bab 3 elektrik ni merupakan bab yang ketiga dalam silibus ataupun sukatan mata pelajaran fizik tingkatan 5. Baik. Okey, dalam bab 3 ni terdapat 4 standard kandungan iaitu 3.1 arus dan beza keupayaan, 3.2 rintangan, 3.3 daya gerak elektrik dan rintangan dalam, dan 3.4 tenaga dan kuasa elektrik. Okey. Okey, jadi untuk slot hari ini cikgu akan fokus kepada standard kandungan 3.3 dan 3.4. Okey. Okey. Jadi kita imbas kembali dulu untuk topik DGE Okey, sebagai contoh saya nak tanya pada Akmal. Akmal mesti ada telefon bimbit kan? Ada satu apa cikgu? Telefon bimbit. Oh, ada cikgu. Okey, macam mana telefon bimbit tu dapat dihidupkan? Menggunakan bateri cikgu. Ya, betul. Okey, bateri tu adalah sumber DGE. Selain daripada bateri, kita ada sel kering, akumulator, dinamo, generator. Itu semua adalah sumber DGE. Okey, jadi alat yang menjana elektrik boleh memberikan sumber DGE. Okey, sebagai contoh, ni sel kering. Okey, sel kering tu terdapat label.
label di situ. Contohnya di sini dia 1.5 volt. 1.5 volt di sini bermaksud nilai DGE untuk sel kering. Okey. Jadi apa tu DGE sebenarnya? Okey, DGE itu sebenarnya tenaga yang dibekalkan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 kulom cas dalam 1 liter yang lengkap. Kalau secara ringkasnya dalam rumusnya adalah E per Q. Okey, di mana E itu adalah tenaga. Okey, Q adalah jumlah cas. Okey, kalau Akmal perhatikan, unit untuk DGE adalah volt. Betul. Okey, sama dengan unit beza keupayaan, volt juga. Tapi apakah perbandingan antara DGE dengan beza keupayaan? Boleh kita tanya pada murid di talian? Boleh, cikgu. Kita nak tanya siapa tu, cikgu? Okey, siapa nak? Okey, silakan. Persamaan DGE dan beza keupayaan kedua-duanya diukur menggunakan voltmeter. Perbezaannya, voltmeter akan mengukur nilai DGE sel kering apabila litar terbuka. Manakala apabila litar tertutup, voltmeter mengukur beza keupayaan. Okey. Betul. Betul Anis sebut. Okey. Kalau DGE, kalau kita tengok kat sini dalam litar, DGE litarnya terbuka. Bila litar terbuka, ada arus tak yang mengalir? Kalau terbuka, Swiss dia terbuka. Tak ada, cikgu. Tak ada arus. Jadi mentol tak menyala. Jadi voltmeter itu mengukur nilai DGE. Okey, kalau beza keupayaan pula, kita tutup litar ni bermaksud ada arus yang mengalir dan mentol menyala. Betul. Maka voltmeter itu mengukur beza keupayaan yang merentasi mentol. Okey. Tapi nilai DGE ni dengan nilai beza keupayaan tu tak sama nilai dia. Kenapa tak sama? Kerana wujudnya susutan voltan. Okey, kita boleh tanya murid di talian, apakah itu susutan voltan? Ya, Tayan nak jawab ke? Saya, cikgu. Okey, silakan. Kerana dalam sel kering terdapat rintangan iaitu rintangan dalam. Rintangan dalam disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Jadi, rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan 1 kolom cas bagi menentang rintangan dalam sel kering. Maka, nilai beza keupayaan yang merentasi terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila arus mengalir dalam litar lengkap. Okey, betul Taya sebut. Masuk kat sini kan, dalam bateri atau sel kering tu terdapat rintangan dalam. Sebab itulah nilai DGE tu berkurang bila beza keupayaan tu kurang daripada nilai DGE sebab ada rintangan dalam. Jadi kalau kita plotkan graf antara V iaitu beza keupayaan melawan arus, kita akan dapat pintasan Y ni di sini adalah nilai DGE, manakala kecerunannya kita akan dapat nilai rintangan dalam. Okey, itulah sedikit untuk 3.3 daya gerak elektrik. Okey, seterusnya kita sambung kepada 3.4, kita imbas kembali. Okey. Ini gambar periuk nasi. Sedap, cikgu. Periuk nasi pun sama juga macam cerik tadi. Ada label. Okey, label itulah seperti inilah jenis model, voltage kat sini, beza keupayaan lah, kuasa dan kapasiti lah. Okey. Daripada maklumat yang ada ni, kita boleh mencari nilai tenaga elektrik. Okey, bagaimana kita nak cari nilai tenaga elektrik? Menggunakan rumus V sama dengan E per Q, di mana V itu beza keupayaan yang di sini. Okay, E itu adalah tenaga elektrik dan Q adalah bilangan cas. Jadi bila kita tukar Q kepada IT, kita akan dapat nilai arus juga daripada rumus itu, iaitu I itulah. I itu arus. Okay, T itu adalah masa penggunaan. Okay, seterusnya kuasa elektrik. Kat sini ada tulis dah. Watt kat sini kuasa lah bermaksudnya. Okay, jadi kuasa elektrik, daripada kuasa elektrik kita boleh dapat nilai tenaga elektrik iaitu E. Kita juga boleh dapat nilai arus iaitu P sama dengan VI itu. Okey, selain daripada tu kita dapat nilai rintangan iaitu R. Daripada rumus yang samalah. Kemudian lagi satu, P sama dengan I kuasa 2. R maksudnya kita boleh guna salah satulah ikut pada maklumat pada soalan. Okey, jadi semua ini kenapa penting? Sebab kita nak tahu kos penggunaan.
kita nak tahulah berapa bil kita nak bayar, betul tak? Ya. Jadi kita nak tahu kadar penggunaan tenaga peralatan elektrik. Okey, macam mana kita nak kira dia? Okey, mula-mula kita kira dulu tenaga elektrik, iaitu menggunakan rumus E sama dengan PT. Okey, E sama dengan PT. Kemudian tenaga elektrik ni mesti dalam unit kilowatt jam. Okey, kemudian kita nak kira kos dia. Kita darablah dengan satu unit tu berapa kos dia. Contohnya 20 sen kan. Tapi kita nak bayar bil elektrik sebulan kan. Betul. Jadi ambil bilangan harinya 30 lah. Yep. Okey. Jadi kita dapatlah kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, itulah sedikit dua standard kandungan iaitu 3.3 dan 3.4. Bolehkah kita terus kepada soalan? Boleh cikgu. Silakan. Okey. Okey, ini adalah soalan contoh 1. Ini soalan objektif lah, kertas 1. Okey, cikgu bacakan soalan ya. Okey, lita yang manakah boleh digunakan untuk menentukan daya gerak elektrik sebuah sel kering? Okey, kalau kita perhatikan daripada lita ni, daripada gambar rajah ni, cikgu nak tanya pada murid lah dekat talian yang boleh cuba jawab untuk soalan 1 ni. Okey, ada siapa nak jawab? Saya cikgu. Nana. Silakan Nana. Jawapannya C, kerana volmeter dipasang secara selari dengan sel kering dan litarnya terbuka. Bacaan volmeter menunjukkan bacaan DGE. Jawapan A salah kerana volmeter dipasang selari dengan monitor. Jawapan B salah kerana volmeter hendaklah dipasang selari manakala emitter dipasang secara bersiri sama seperti jawapan B. Jawapan tadi adalah C kan, Ruzana? C kan? Okey. Okey, betul. Tepat sekali jawapannya C. Okey, macam mana kita nak tahu? Keyword kat sini, dia punya kata kunci adalah daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik litanya mesti terbuka. Jadi switchnya di sini semua terbuka. Berbezanya adalah cara pasangan voltmeter dan juga emitter. Okey. Jadi kita dah pelajari sebelum ni, voltmeter perlu dipasang secara selari. Betul. Okey, emitter pula perlu dipasang secara bersiri. Bersiri. Okey, tapi bezanya sekarang ni kita nak ukur daya gerak elektrik. Jadi kalau kita pilih yang A, voltmeternya dipasang secara selari dengan mentol. Jadi salah lah. Dia patutnya kena pasang secara selari dengan sel kering. Okey. Okey, jadi kalau kat sini voltmeter tu mengukur beza keupayaan pada mentol. Okey, kita terus kepada soalan contoh yang kedua. Okey, rajah 1 menunjukkan sebuah mentol yang mempunyai spesifikasi 240 volt, 60 watt. Apakah tenaga elektrik yang digunakan oleh mentol itu dalam masa 5 jam dalam kilowatt jam? Okey, daripada sini maklumatnya ini soalan pengerjaan. Murid mungkin dia kalau nampak soalan macam ni dia akan macam mana nak jawab ni, tak tahu. Macam mana nak kira ni? So pertama sekali keluarkan dulu apa maklumat yang ada. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan senaraikan dulu. Okey. Sebelum tu kita tanyalah dulu murid. Saya nampak dah jawapan dia. Saya nampak dah jawapan dia. Okey, tanya kepada Hena, betul ke cikgu? Boleh tanya Hena? Okey. Terima kasih. Jawapan saya A. Dia jalan kerja saya. Boleh ke belakangkan sikit tak kertas tu Hena? Okey, nampak ke? Atas sikit. Okey, baik. Saya menggunakan formula E sama dengan PT. Okey. Dan bila P kita ialah 60. Okey. 60 watt. Baik. So, maka kita tukarkan dulu 60 watt kepada kilowatt dengan bahagikan 60 watt dengan 1000 lah. Kita akan dapat 0.06 kilowatt. Kemudian kita perlu darabkan 0.06 tadi dengan masa 5 jam. Okey. Akhirnya kita akan dapat 0.3 kilowatt jam. Dia siap dengan bagi tunjuk jalan kerja tu cikgu. Okey, terima kasih Hena. Okey, betul lah jalan kerja yang lengkap lah tu. Okey, jawapan dia A.
C ke cikgu? Tadi nampak C pula jawapannya. Okey, A jawapannya. Macam mana? Okey, ada murid yang kadang dia panik kan nampak soalan macam ni. So, kita guna tips yang pernah cikgu sebelum ni tunjuk, iaitu sesi for Gaju. Iaitu C adalah senaraikan maklumat yang ada dalam soalan, iaitu 240 volt, 60 watt dan juga 5 jam. Okey, kemudian SI di sini adalah unit SI. Kalau kita tengok dekat sini unit volt, watt dan sini unit jam. Kalau SI, unit SI untuk masa bukan jam, dia adalah saat. Tapi disebabkan di sini adalah soalan nak dalam kilowatt jam. Jadi nilai kuasa di sini kita kena tukarlah kepada kilowatt dengan 60 kita bahagi dengan 1000 akan dapat 0.06 kilowatt. Okey. Kemudian formula. Formula kita guna formula E sama dengan P darab T. Okey, kemudian Ga adalah gantian. Kita masukkan nilai yang ada ni ke dalam formula. 0.06 darab dengan 5 jam dan akhir sekali JU iaitu Gaju ni J adalah jawapan dan U adalah unit. Okey, so tepatlah jawapan murid tu. Jadi dapatlah jawapannya iaitu A cikgu 0.3. Okey, baik cikgu. Seterusnya kita boleh pergi ke soalan contoh yang ketiga. Okey. Soalan contoh yang ketiga. Masih dalam soalan kertas 1. Rajah 2 menunjukkan 1 liter elektrik jika sel kering yang serupa disambungkan secara selari dengan PQ akan menyebabkan apa? Okey, mungkin ada murid di talian yang tahu jawapan? Mungkin Adibah nak jawab? Okey, silakan. Jawapannya D. Kerana nilai rintangan dalam dikira menggunakan 1/R. Contohnya, kalau ada 2 sel kering, dipasang secara bersiri, nilai rintangan dalam berkesan ialah 2R. Jika dipasang secara selari, nilai rintangan dalam berkesan ialah R/2. Maka jumlah rintangan dalam berkesan berkurang apabila sel kering dipasang secara selari. Selari. Macam berlagu cikgu Selari. Ya, itu dia. Jawapannya D, betul ke cikgu? Betul. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya ni murid boleh rujuklah di maklumat di buku teks sebenarnya. Okey, kalau kita pasang bateri tu atau sel kering tu secara selari, kita akan dapati nilai rintangan dalam akan berkurang kerana kita guna rumus 1/R. Okey, jadi bila kita pasang 4 bateri contohnya, nilai rintangan dalam akan jadi R/4 lah, jadi 1/4 daripada asal. Namun begitu, kalau kita pasang banyak-banyak pun dalam keadaan selari, nilai DGE-nya tetap sama. Okey, nilai DGE-nya tetap sama. Maaf jap. Okey, itu dia. Nilai jadi maksudnya kalau letak banyak-banyak bateri pun nilainya tetap sama. Okey. Baik. Okey, cikgu. Soalan contoh 4 cikgu. Okey, soalan contoh yang keempat. Okey, soalan contoh yang keempat ni adalah soalan kertas 2. Kertas 2. Kita cuba kertas 2. Okey, rajah 3.1 di bawah menunjukkan 1 liter yang digunakan untuk mengkaji daya gerak elektrik DGE dan rintangan dalam R sel kering. Okey, berdasarkan rajah 3.1, kuantiti fizik apakah yang dikira oleh voltmeter? Okey, boleh murid di talian jawab? Saya cikgu. Okey. Silakan. Jawapannya daya gerak elektrik sel kering kerana voltmeter dipasang secara selari dengan sel kering dan liternya terbuka. Okey, betul Yazid. Itu dia. Sebab ada keyword kat sini, liter terbuka. Lepas tu, dia ternaik pula. Okey. Voltmeter dipasang secara selari dengan sel kering. Okey, cikgu. Sebelum kita nak pergi ke, saya rasa ada B kan, betul? Ada. Okey, sebab tadi cikgu dia ada formula sesi for Gaju kan? Saya pun ada juga cikgu. Sesi for rehat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey, kita nak sesi for rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan cikgu Izian dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Tadi kita dah tengok dah contoh soalan bagi soalan nombor 4 cikgu 4A yang dijawab oleh Yazid. Dan sekarang ini kita nak tengok pula masih lagi soalan 4 tapi yang B pula. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, silakan. Okey, kita kembali kepada soalan sambungan tadi Okey, seterusnya adalah berdasarkan lita pada rajah 3.1 yang tadi itulah. Bacaan emitter I dan bacaan voltmeter V direkodkan untuk nilai rintangan R yang berbeza menggunakan rheostat. Yep. Okey, keputusan eksperimen ini ditunjukkan pada graf beza kepayan V melawan arus I pada rajah 3.2 di sini. Okey. Daripada graf ni, soalannya tentukan daya gerak elektrik DGE bateri itu dan tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan nilai ini. Okay, kalau kita tengok markahnya adalah 2. Okey. Jadi dia kena ada markah untuk jalan kerja dan juga markah jawapan lah. Okey. Mungkin ada murid di talian yang boleh cuba nak jawab soalan yang A ni. Ada sesiapa? Boleh, Cik. Anis, silakan. Nilai DGE boleh diperoleh melalui pintasan lipat semeregak. Caranya dengan melukis garis ekstrapolasi pada graf sehingga memintas paksi menegak. Jawapannya ialah 1.5 volt. 1.5 volt. Itu kata Anis cikgu. Betul ke? Okey, betul jawapannya 1.5 volt. Tapi saya nak minta murid lain mungkin boleh tunjukkan tak bagaimana kita nak dapat markah satu lagi, iaitu kita kena lukis garis ekstrapolasi. Macam mana nak lukis garis ekstrapolasi tu? Mungkin kita boleh tanya Ruzana? Saya cik. Okey. Okey. Kita tengok sikit. Saya dapat nilai DGE melalui pintasan Y iaitu 1.5 volten. Okey, betul. So sekarang ni cikgu tunjukkan dekat paparan. Okey. Okey, asalnya macam ni kan. Betul. Grafnya dia tak bersambung macam ni. Jadi kita dah belajar tadi, pintasan Y tu menunjukkan nilai DGE. Jadi kita kena buat garis ekstrapolasi, iaitu kita sambungkan dia sampai ke pintasan Y lah. Seperti ini. Okey, kemudian bila dah lukis macam ni, barulah kita dapat markah untuk yang ni lah, satu markah. Dan akhir sekali kita dapatkan yang ini, tuliskan jawapan 1.5 volt, baru dapat 2 markah. Okey. Maksudnya dia kira macam tu lah kan, dengan jalan kerjanya barulah kita dapat 2 markah cikgu. Kena tunjuk. Kena tunjuk. Okey, baik. Itu kalau yang A cikgu. Kalau yang B pula tu, yang mana saya dapat lihat, hitungkan nilai rintangan dalam R bateri itu. Macam mana pula cikgu? Okey, cikgu tanya murid di talian. Yang dah jawab. Okey, kita nak tanya Saya, siapa? Okey, Taya, silakan. Nilai rintangan dalam boleh dihitung dengan mengira kecerunan graf. Langkah pertama, buatkan garis segitiga bersudut 90 darjah pada graf. Okey. Tentukan koordinat 2 titik pada segitiga. Hitung kecerunan menggunakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Daripada kecerunan yang saya kira, nilai rintangan dalam ialah 1.43 ohm. Okey, betul. Tepat, Taya. Okay, jadi saya tunjukkan macam mana kita nak ukur kecerunan. Okey, mula-mula sekali. Okey, kecerunan kita tahu kita mencari nilai rintangan dalam bermaksud kita cari kecerunan. Okey, kalau nak cari kecerunan, pertama sekali biasakan melukis segitiga seperti ini. Okey, segitiga seperti ini 90 darjah. Okey, lagi besar lagi baiklah. Okey, dan kemudian kita ambil koordinat yang pertama ni. Yang kalau boleh ambil yang senang nak kira lah. Contoh kat sini 0 dengan 1.5 koordinat dia. Yang bawah ni adalah 0.3, 0.5. Okey, jadi kecerunan kita boleh cari daripada Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi 1.5 tolak 0.5 per dengan 0 tolak 0.3 akan dapat 1.43 ohm. Okey, so itulah jawapannya. Baik, murid-murid semua faham ke apa yang cikgu terangkan tadi? Kalau faham, angguk. Kalau tak faham, giling kepala. Okey, baik, semua faham cikgu. Alhamdulillah. Seterusnya, soalan nombor berapa tu cikgu kita nak tengok? Okey, kita tengok juga seterusnya soalan contoh 5. Okey. Soalan contoh 5. Rajah menunjukkan sebuah televisyen LED dengan spesifikasi 240 volt
150 watt. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan spesifikasi 240 volt dengan 150 watt tu? Apa maksud dia? Kita pun tak tahu kan? Ya. Kita tanya murid di talian, mungkin ada yang tahu? Ya. Siapa yang tahu? Saya cikgu. Tak nak cikgu. Kita nak tukarlah. Silakan Nana. Okey. Padam kuasa 240 volt, 150 watt bermaksud voltan sebanyak 240 volt dibekalkan kepada lampu itu atau kuasa sebanyak 150 volt digunakan. Okey. Jadi kalau secara ringkasnya secara ringkasnya kita boleh jawab seperti ini. Tenaga elektrik 150 joule dalam masa 1 saat digunakan apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. So dekat sini maksudnya 150 watt ni adalah tenaga elektrik 150 joule dalam masa 1 saat. Okey, apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Okey, itulah maksud soalan ni lah. Kalau kita nampak label tu lah yang sama macam label cerek elektrik tu. Okey. Seterusnya soalan yang B. Okey, televisyen LED itu disambungkan kepada bekalan 240 volt dan digunakan selama 6 jam setiap hari. Okey. Ini kalau kita tengok soalannya, hitungkan arus yang mengalir melalui televisyen LED itu. Markahnya 2. Okey. Jadi seperti biasa kalau nak jawab soalan pengiraan, kena cari senaraikan dulu apa maklumat yang ada seperti 240 volt, 150 watt dan juga 6 jam. Betul. Okey, kita nak cari arus. Arus dia. Okey, bolehkah murid cuba jawab soalan yang B1 ni? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Nana. Okey. Silakan. Saya menggunakan formula kuasa sama dengan voltan darab arus. Jadi jawapannya sama dengan 0.625 ampere. 0.625 berapa tadi? Dia punya unit dia? 6 ampere. Ampere, cikgu. Okey, betul. Jadi kita gunakan rumus P sama dengan VI. Baik. P adalah kuasa, V adalah nilai bekalan beza keupayaan dan juga I adalah arus yang kita nak cari. Okey. Jadi kita masukkan nilai P kita adalah 150. Okey, V 240 darab dengan I. Okey, bila kita selesaikan, kita akan dapat I 150 bahagi 240 dan jawapannya adalah 0.625 ampere. Okey. Jadi markah 2 markah tu dapat daripada mana? Okey, daripada kita masukkan gantian nilai ni dan juga jawapan akhir. Okey. Jadi kita terus pada soalan seterusnya. Boleh? Okey, nombor 2 pula, kos menggunakan televisyen LED itu selama 30 hari jika kos tenaga elektrik ialah 20 sen seunit. Diberi maklumat kat sini 1 unit sama dengan 1 kilowatt jam. Markahnya pun 2 juga. Baik. Okey, boleh kita tanya murid di talian untuk boleh? cuba jawab? Siapa nak jawab? Nana ke? Okey, Hena. Baik. Ini jalan kerja saya. Mana tu? Pertama, kita perlu cari tenaga yang digunakan dengan menggunakan formula E sama dengan PT. Okey. Nilai P kita ialah 150 watt, perlu ditukar kepada kilowatt dulu dengan bahagikan 1000. Okey. Maka kita akan dapat 0.15 kilowatt lah. Lepas tu, untuk dapatkan tenaga, darabkan 0.15 ni dengan 6 jam. Maka dapatlah tenaga sama dengan 0.9 kilowatt jam. Seterusnya, untuk mencari kos penggunaan tenaga, kita darabkan nilai tenaga itu yang 0.9 tadi tu nilai dengan nilai kos penggunaan tenaga unit 20 sen dan bilangan hari 30 hari. Maka jawapan akhirnya adalah RM RM5.40. RM5.40. Itu jawapan ni, cikgu. Adakah betul? Boleh kita tengok, cikgu? Okey, jom kita tengok jawapannya. Okey. Kita guna rumus E sama dengan PT macam cikgu sebut sebelum tadi. Okey, jadi P di sini
kalau tengok 150 watt, okey, kita kena tukar kepada kilowatt jam kalau nak cari kos. Okey, jadi kita bahagi dengan 1000 lah. 150 bahagi 1000 akan dapat 0.15. Okey. Darab dengan 6 jam. Okey, yang kita tak perlu tukar jam tu kepada saat kita tukar terus guna 6 sebab satu unit adalah kilowatt jam. Okey, jadi terus darab. Okey. Kita akan dapat 0.9 kilowatt jam. Okey, ini baru jumlah tenaga. Belum lagi kos dia. Okay, kita darablah. Dia kata kos tenaga elektrik ialah 20 sen seunit. Jadi 20 sen seunit diguna dalam 30 hari. Okey. Jadi kosnya adalah 0.9 unit yang kita dapat tadi darab dengan 20 sen dan darab dengan 30 hari. Jadi jawapannya adalah RM5.40. sen. Jadi jawapan daripada Hena tadi betul. Macam game show pula cikgu kita ni kan. Okey cikgu. Jadi kita nak tengok selepas ini soalan contoh yang ke-6. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, kita dah pun sampai di segmen terakhir yang mana kita pun nak tengok beberapa contoh soalan dalam bab elektrik ni cikgu kan. Dan saya pasti mungkin ada murid-murid yang sebelum ni kurang faham dengan bab ini. Harap-harap semua dah kuasai lah. Dan sekarang ini kita nak pergi ke soalan contoh yang 6. Yang terakhir juga cikgu kan? Ya. Okey, silakan cikgu. Okey, soalan contoh 6 ni adalah soalan kertas 2. Okey, kita tengok dulu markahnya. Okey, markahnya 10 markah. Jadi pelajar pulunlah untuk jawab soalan ni dengan baiklah sebab sayang markah 10 ni. Banyak cikgu sebenarnya. Betul. Okey, jadi sebelum cikgu berbincang untuk soalan ni, kita pelajari dulu bagaimana nak jawab soalan seperti ini. Okey. Kita tengok pada soalan. Okey, Rajah 10.2 menunjukkan sebuah lampu suluh. Okey. Diberi label di situ bateri, suis, mentol dan pemantul. Okey, jadual 3 menunjukkan ciri 4 model lampu suluh iaitu P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza. Baik. Okey, kaji spesifikasi ke semua 4 lampu suluh tersebut. Yang inilah yang diberi ni. Okey, kemudian terangkan kesesuaian setiap spesifikasi untuk semua lampu suluh dan tentukan lampu suluh yang menyala paling cerah. Okey, beri sebab untuk pilihan anda. Okey. Okey, kat sini pelajar murid selalu lupa nak tengok soalan, dia terus jawab kerana di sini ada kata-kata kata kunci. Kata kunci yang di sini paling cerah ni kan. Okey, paling cerah di sini. Okey, ayat ini tidak boleh dijadikan sebagai jawapan kerana telah dinyatakan dalam soalan. Sebab dia dah bagi tahu dah dia nak hasilkan lampu suluh yang menyala paling cerah. Jadi tak bolehlah murid juga jawab sebab nak menyala paling cerah. Tak boleh. Tak boleh. Okay, maka dia terus dipotonglah. Dilarang sama sekali lah. Jadi murid ni dia lupa nak baca kat depan ni selalunya. Jadi dia terus jawab. Jadi terguna pula ayat yang ada dalam ni. Jadi maka dia tak dapatlah yang ini. Okey, itu pun sebenarnya pun salah satu tips and tricks juga cikgu kan? Ya, betul. Bagi mata pelajaran fizik ini. Okey cikgu, jadi kita nak cari yang paling cerah. Okey, kita tengok kepada ni cikgu. Terus kepada sini Okey, untuk soalan ini 10 markah tu biasakan menjawab dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual iaitu kolom yang pertama ini adalah ciri-ciri. Okey, kolom yang kedua adalah sebab. Okey, kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4 ciri di sini, 4 markah dan sebab 4 markah. Akhir sekali kita pilih dan kenapa. Okey, jadi murid kena biasakanlah membuat jadual seperti ini. Okey, kita tengok satu-satu. Lampu suluh P, rintangan dalamnya rendah, kuasa mentol 6 watt, kedudukan mentol kurang daripada titik fokus pemantul. Susunan sel kering pula bersiri. Okey, kita tengok pada Q pula. Rintangan dalamnya rendah,
kuasa mentol 8 watt, kedudukan mentol pada titik fokus pemantul. Okey, kemudian susunan sel keringnya bersiri. Okey, lampu sulur R pula, rintangan dalamnya tinggi, kuasa mentol 10 watt, kedudukan mentol pada titik fokus pemantul, susunan sel keringnya selari. Okey, lampu sulur S, rintangan dalamnya rendah, kuasa mentol 10 watt, kedudukan mentol kurang daripada titik fokus pemantul dan susunan sel keringnya adalah selari. Okey. Jadi di sini kita macam nak beli barang lah. Untuk soalan ni kita macam nak beli barang. Jadi kita kena senaraikan dulu ciri-cirinya. Kita tak boleh terus pilih nama mana nak beli kan. Contoh lampu sulur terus pilih P. Tak boleh. Dia kena senaraikan dulu ciri-cirinya. Barulah kita pilih yang mana. Ciri-ciri dan juga sebab cikgu kan? Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, ciri yang pertama adalah rintangan dalam. Okey. Rintangan dalam antara rendah atau tinggi. Okey, boleh murid di talian cuba jawab untuk yang ciri yang pertama? Kita minta Adiba. Okey. Ciri yang pertama, rintangan dalam rendah. Sebab sel kering tidak cepat panas. Okey, betul. Sel kering tidak cepat panas lah bila rintangan dalam dia rendah. Tenaga tu tak terbebas banyak kepada haba lah. Ataupun juga murid boleh jawab susutan voltannya rendah lah, daripada DGE kepada beza kepayan tu rendah. Okey. Itu yang ciri yang pertama. Okey, kemudian kita tengok ciri yang kedua pula dekat kolom kuasa mentol. Okey, ada murid yang cuba jawab untuk kuasa mentol? Mungkin Yazid. Saya cikgu. Okey. Untuk kuasa mentol, kita akan pilih kuasa mentol yang tinggi supaya lampu sulur dapat menyala dengan lebih lama. Okey, dia pilih yang tinggi. Okey, cikgu nak tanya Yazid. Yazid, boleh tak kalau Yazid terus jawab kuasa mentol 10 watt ke, 8 watt ke, 6 watt? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh ya? Untuk kuasa mentol, kita hanya boleh pilih sama ada tinggi atau rendah sahaja. Okey, jadi untuk soalan macam ni kita tak boleh letakkan nilai. Kita hanya pilih nak lebih tinggi ataupun rendah, ataupun besar ataupun kecil lah. Jangan biasakan meletakkan nilai lah. Jawapan dia mesti tinggi atau rendah. Jadi di sini Yazid beri jawapan kuasa mentolnya tinggi. Okey, seperti biasalah kuasa mentol tinggi mestilah lebih banyak tenaga cahaya dapat dihasilkan persaan ataupun lebih lama nyalaan lampu tu. Itu jawapan Yazid cikgu yang mana rambut dia ala-ala Anwar Zain. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita tengok kepada ciri yang ketiga, kedudukan mentol. Okey, kedudukan mentol sama ada kurang daripada titik fokus pemantul ataupun berada pada titik fokus pemantul. Okay, mungkin ada murid yang boleh jawab? Anis dah angkat tangan dah. Silakan Anis. Saya memilih kedudukan mentol pada titik fokus pemantul. Kerana dapat menghasilkan cahaya terang secara selari. Itu kata Anis cikgu. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul. Kedudukan mentol pada titik fokus pemantul supaya sinar cahaya tu dipantulkan secara selari dan juga dia akan mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang lebih jauh. Maksud selari di sini, contoh okey, contoh di sini mentol terletak di betul-betul di titik fokus lampu sulur Okey, betul. Jadi bila dipantulkan, cahaya yang terpantul itu dalam keadaan selari dan dia menyebabkan dia boleh pada jarak yang jauh lah, keamatan yang tinggi pada jarak yang jauh. Okey. So kita kepada ciri yang keempat, iaitu susunan sel kering bersiri atau selari. Mungkin Taya boleh menjawab? Saya cikgu. Okey, silakan. Susunan sel kering bersiri. Sebabnya ialah meningkatkan DGE berkesan. Okey, susunan sel kering Taya jawab bersiri kerana meningkatkan DGE berkesan. Maksud kat sini, kalau kita guna satu bateri 1.5 volt kan? Kalau kita pasang dia secara bersiri 1.5 tambah 1.5 jadi 3 volt. Jadi DGE dia lagi banyak lah. Berbanding kalau kita pasang secara selari, tetap sama nilainya 1.5 volt. Jadi lebih baik bersiri lah. Itu untuk lampu sulur yang mempunyai 2 bateri je lah.
Kalau banyak bateri, kita buat gabungan lah, selari dengan bersiri lebih baik lah. Okey. Okey, jadi kita dah ada ciri-ciri dah ni. Barulah kita pilih yang mana satu lampu suluh nak beli ni. Okey, kita boleh tanya murid di talian? Saya rasa macam Nana nak jawab tu. Ya ke Nana? Saya cikgu. Ya, silakan. Saya memilih lampu suluh Q kerana rintangan dalaman sel kering yang rendah, kuasa mentol yang tinggi, kedudukan mentol pada titik fokus pemantul dan susunan sel kering secara bersiri. Nana memilih Q cikgu kerana rintangan dalam rendah, kuasa mentol tinggi dan juga kedudukan mentol pada titik fokus dan susunan sel kering bersiri. Betul ke cikgu? Okey, betul. Okey, jadi dia pilih Q ni markah yang ke-9. Markah yang ke-10 dia ambil sahaja ni ciri-ciri di sini. Okey. Terus dah dapat markah 10 markah. Sayang kalau tak cuba jawab. Betul sebenarnya cikgu, 10 markah kan? Bukannya sikit, banyak. Okey cikgu, lepas ni apa pula cikgu kita nak tengok? Okey, dah tamat dah kita punya soalan ni. Ya ke cikgu? Tengok. Kalau yang ni macam mana kita nak jawab pula soalan macam ni cikgu? Saya tu benar. Okey, dengan katanya Hena, mungkin awak boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini. Boleh ke Hena? Boleh Abang Akmal. Okey, silakan. Pada sesi pembelajaran kita hari ini, saya dapat pelajari banyak perkara. Salah satunya mengetahui cara mengira kos penggunaan tenaga, pengiraan berkaitan DGE, aplikasi tenaga dan kuasa tenaga pasarian, serta cara gunakan tenaga elektrik ini secara berhemat lah, sama ada di rumah ke, di sekolah ke dan di mana saja. Itu dia rumusan yang cukup padat cikgu daripada Hena. Mungkin cikgu nak tambah sedikit cikgu? Okey, tambah sikit lah. Sebenarnya kat sini, jangan risaulah walaupun banyak pengiraan. Okey, tapi kita biasakan buat latihan banyak-banyak supaya nak jawab soalan pengiraan ni mudah sahaja. Okey, janganlah fikir stres fizik, tak nak. Okey, selalu pelajar macam itulah. Kita tak nak macam tu. Kita relax, ambil maklumat yang ada perlahan-lahan dan kita akan boleh jawab soalan dengan mudah. Okey, dan juga ingat tadi ada kata kuncinya cikgu kan? Ya. Iaitu apa cikgu? Sesi for gaju. Itu untuk soalan pengiraan. Sesi for gaju. Yap, itu dia. Jadi apabila adanya soalan pengiraan cikgu, boleh gunakan formula itu cikgu sesi for gaju. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Izian dan juga murid-murid kita daripada SMK Teluk Panglima Garang Selangor, yang mana kita ada Hena, kita ada Nana, kita ada Yazid, kita ada Anis, siapa lagi? Taya dan juga Nur Ain Adibah. Betul, semua saya sebutkan nama? Semua anggut je. Dia tak sebut pun dia anggut juga. Okey, yang mana saya mewakili diri mendoakan kejayaan murid-murid kita yang akan mengambil SPM insya-Allah pada tahun hadapan bulan Mac cikgu kan, terutamanya bagi mata pelajaran fizik ini. Jadi diharapkan apa yang Cikgu Izian kongsikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye.